بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمد الله تعالى ونشكره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita meneruskan kuliah kita pada malam ini, membaca dan membuat ta'liq di atas kitab Syarah Aqidah Tahawiyah oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. InsyaAllah pada hari ini kita sampai pada matan yang ke-43, 43, 44, 45, 46 dan seterusnya. Itu ialah berkaitan dengan urusan qada dan qadar. Qala Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزال في ذلك العدد ولا ينقص منه. وقد علم الله تعالى, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui, fima lam yazal, semenjak azali. Lam yazal, azali daripada kalimah lam yazal, daripada kalimah selalu kita dengar azali lah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui, fima, sejak lam yazal, sejak daripada azali, adada, bilangan, may yadkhulul jannah, sesiapa yang akan memasuki syurga, wa adada, dan bilangan may yadkhulun nar, sesiapa yang akan masuk ke neraka, jumlatan wahidatan, dengan satu jumlah, iaitu dengan jumlah yang tepat. Fala yuzadu fi dhalikal adadi, maka tidak akan bertambah bilangan tersebut. Wala yunqasu minhu, dan tidak akan berkurang. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala-galanya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala merangkumi segala perkara. Allah mengetahui apa yang lalu, dan Allah mengetahui apa yang sedang berlaku. Allah mengetahui apa yang akan berlaku sama ada di dunia atau di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang tidak berlaku. Sekiranya dia berlaku, bagaimana keadaan berlaku. Ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak didahului oleh kejahilan. Ilmu manusia terhad. Ilmu Allah luas. Ilmu manusia didahului oleh kejahilan, kemudian ia mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu
dan sesuatu itu berlaku dengan ilmunya. Sama ada dalam urusan di dunia atau urusan akhirat. Di sini ya, antara satu prinsip yang paling penting yang ditegaskan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah berkaitan dengan martabat ilmu. Qada qadar Allah Subhanahu wa taala mempunyai 4 rukun atau 4 maratib, 4 martabat, atau dengan bahasa kita sebut 4 peringkat. Cuma kalimah peringkat itu tidak sesuai ya. Kerana kadang-kadang bahasa Melayu peringkat kelihatan sepertinya ada tempoh masa, jarak masa antara satu sama lain. Jadi kita gunakan kalimah martabat, kalimah asal. Ada 4 martabat. Martabat yang pertama dipanggil sebagai martabatul ilmi. Martabat ilmu. Martabat yang kedua dikenali sebagai martabatul kitabah. Martabat penulisan. Martabat yang ketiga ialah martabat al-masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan martabat keempat martabatul khalqi, yaitu penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sesuatu terjadi, yaitu tercipta, sebelum sesuatu berlaku yang dapat diketahui di dunia nyata, sudah pasti 4 martabat ini telah mendahuluinya. Segala yang berlaku berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ini nama martabat ilmu. Segala yang berlaku berada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Itu catatan di Lauhul Mahfuz. Segala yang berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Martabat al-masyiah. Segala yang berlaku Allah Subhanahu wa taala yang mencipta dan Allah yang mengizinkan ianya berlaku. Ini maksud martabatul qadar. Dan al-Imam Tahawi rahimahullah mengisyaratkan martabat yang paling tinggi. Martabat pertama iaitu martabat ilmu. Martabat apabila dinafikan martabat ini, seseorang itu boleh jatuh kepada kufur. Kalau ada orang mengatakan bahawa ada sesuatu yang berlaku di dunia atau di akhirat di luar pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, perkataan itu dan i'tiqad itu adalah perkataan yang kufur atau i'tiqad yang kufur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala mencatatkan segala-gala. Allah Subhanahu wa taala menghendaki segala yang berlaku. Dan Allah lah yang mencipta segala perkara. Inilah yang dimaksudkan dengan qada dan qadar. Kesilapan, penyelewengan kumpulan ahli bid'ah dari kalangan ahli qadariyah atau jabariyah atau kumpulan apa sekalipun tak lari daripada menafikan sebahagian daripada martabat ini. Golongan Ghullatul Qadariyah, mana golongan Qadariyah yang melampau, bila dia mengatakan bahawa manusia buat segala-galanya, Allah tidak menetapkan qadar, orang tanya dia, apa maksud Allah tak menetapkan qadar? Ada yang menafsirkan Allah tak tahu apa-apa, kami buat, ini kufur. Atau dia menafikan bukan sekadar Allah tak tahu, apa yang kami buat ni tak ada pun dalam catatan Lauhul Mahfuz, ini pun kufur. Kufur artinya orang yang cakap begini, dia perkataannya itu perkataan kufur, dan malah pada hukum asalnya dia adalah kafir.
yang menafikan ilmu Allah, yang menafikan catatan di Lauhul Mahfuz. Martabat ketiga, dia kata Allah tahu. Allah tahu. Allah catat di Lauhul Mahfuz. Tetapi kecurian hari ini kami buat. Allah tak nak tapi kami buat. Tak nak artinya Allah tak izinkan, tapi kami yang ingin. Maksudnya keinginan dia merasakan bahawa kalau mengatakan Allah ingin sesuatu itu berlaku, bermaksud Allah memaksa. Jadi dia kata kami buat apa yang kami buat atau apa makhluk buat, seperti dosa sebagainya kami buat, Allah tidak ada kehendak padanya. Kenapa keadaan ni mereka katakan begini? Sebab ada syubhah. Syubhah mereka tidak mampu membezakan antara al-iradah dan al-masyiah, ataupun kita panggil iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Allah mempunyai dua kehendak, dua jenis kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita katakan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala mentadbir alam ini dengan dua hukum. Hukum pertama iradah kauniyah, hukum qada dan qadar. Apabila Allah kata kun, fayakun. Allah kata jadi, jadilah. Tak ada siapa pun yang boleh halang, tak ada siapa yang boleh bersuara. Hukum qada dan qadar namanya iradah kauniyah ataupun masyiah. Berkaitan dengan qada dan qadar dan masyiah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin melakukannya. Manakala hukum yang kedua yang Allah letakkan kepada makhluk, yang Allah kehendak Allah yang kedua dipanggil iradah syar'iyah. Hukum syarak Allah Subhanahu wa ta'ala, kehendak hukum syarak. Hukum syarak maksudnya apa? Kehendak Allah maksudnya Allah hendak hamba-Nya lakukan. Tapi Allah tidak memaksa. Hukum syarak Allah berikan tiap-tiap hamba itu masa yang cukup untuk dirikan solat, tenaga yang cukup untuk dirikan solat, kemampuan untuk membaca, kemampuan untuk berdiri, kemampuan, ada air, tidak ada keuzuran. Kemudian pilihan hamba untuk menggunakan tenaga tersebut untuk solat atau tidak. Hukum syarak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan iradah syar'iyahnya, Allah berikan undang-undang, Allah berikan pilihan untuk hamba melaksanakannya, dan hamba bertanggungjawab di atas pilihannya. Hamba tidak akan dipertanggungjawabkan terhadap sesuatu yang tidak dipilih. Sekiranya seorang hamba nak tunaikan solat, ketika dalam perjalanan ke masjid, kemudian dia mati di tengah jalan, waktu tu walaupun dia belum solat, baru masuk waktu, Allah SWT tidak akan menyalahkannya. Allah tidak akan mengambil itu sebagai satu kesalahan, kerana itu berlaku di luar kehendak dia. Hukum qada qadar, apabila Allah tetapkan sesuatu, kita hanya diminta untuk terima apa yang Allah tetapkan. Tapi hukum syarak, Allah letakkan undang-undang. Kita ditugaskan untuk melaksanakan undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan qadariyah, mereka tidak boleh membezakan antara dua kehendak. Ketika mereka mahu menafikan, mahu membersihkan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada dikaitkan dengan amalan-amalan buruk dan maksiat yang dilakukan oleh manusia atau hamba-nya di kalangan jin, atau apa-apa bentuk kezaliman yang berlaku di atas muka bumi ini, cara penyelesaian mereka kata Allah tidak berkehendak, kami yang nak. Sedangkan kita kata betul, kalau maksud Allah tak berkehendak artinya ini berada di luar kehendak Allah, berada di luar hukum syarak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nak kita melakukan menyebarkan keadilan atau melaksanakan keadilan, namun kalian melakukan kezaliman,
Allah tak mahu perkara ini berlaku dalam erti kata begitu, iradah syar'iyah, ya. Tetapi yang berlaku pada golongan qadariyah, ketika dia ingin membersihkan atau mensucikan Allah daripada dikaitkan dengan maksiat yang dilakukan oleh makhluk, mereka tergelincir. Bukan sekadar menafikan kehendak syar'iyah, tapi mereka kata Allah tidak berkehendak dengan kehendak kauniyah, sehingga tercipta dengan pemikiran begitulah lahirnya akidah qadariyah selepasnya, mengatakan bahawa perbuatan hamba itu yang cipta sendiri, Allah tak masuk campur. Jadi Allah tak masuk campur. Hamba tu solat atau tak solat, hamba tu yang nak, hamba tu yang buat. Allah tak tahu. Allah tak masuk campur. Jadi yang menafikan qadar, martabat kata Allah tak tahu, kafir. Yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak mencatatkan atau apa yang berlaku ada yang berlaku di luar catatan Lauhul Mahfuz, kafir. Akidah tersebut. Yang mengatakan kejahatan yang berlaku bukan dengan kehendak Allah, sama juga kafir pada asalnya. Namun oleh kerana tujuan mereka bukanlah menafikan qadar, mereka ada syubhah untuk mensucikan Allah daripada dikaitkan dengan maksiat, dosa dan kezaliman, maka golongan ini perlu ditegakkan hujah kepada mereka. Kita perlu jumpa, perlu beritahu, kalian ingin bersihkan Allah daripada dikaitkan dengan kezaliman, dikaitkan dengan dosa dan perkara-perkara yang buruk. Namun kalian terjatuh pada satu bab lagi, seolah-olah kalian mengatakan bahawa kehendak kalian mengatasi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atau kalian mengatakan bahawa di dunia ini atau ada yang berlaku di alam ini berlaku di luar kehendak Allah. Apabila kurang ilmu, seseorang yang cuba mempertahankan agama bukan dengan ilmu, dia akan jatuh kepada jurang yang lain. Dan ini punca kepada segala bid'ah yang berlaku. Segala bid'ah yang berlaku berpunca daripada kejahilan. Golongan Jabariyah yang mengatakan segala benda Allah yang takdirkan segala-galanya. Yang satu kata kami buat segala-galanya, Allah tak masuk campur. Yang satu lagi kata Allah takdirkan segala-galanya. Tengok si fulan tu pelacur, Allah dah ciptakan dia sebagai pelacur. Fulanah ni pelacur sebab Allah dah ciptakan dia sebagai pelacur. Ada penjahat, Allah dah cipta sebagai penjahat. Last sekali mereka kata, dunia ni kita ni hanya berlakon, kita hanya lakonan. Allah hakikatnya yang melakukan segala-galanya. Daripada golongan Jabariyah berubah jadi Batiniyah. Penghujungnya yang wujud la mawjuda illallah. Yang wujud hanya Allah, ditafsirkan dengan wahdatul wujud. Sedangkan kita tahu bahawa kewujudan itu dua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kewujudan Rabb dan selain Rabb adalah Al-Alamin. Mereka menafikan kewujudan alam. Puncanya kenapa? Kerana mereka pada asalnya ingin beriman dengan ayat-ayat Allah bahawa Allah menetapkan segala-galanya, namun mereka jahil tentang makna al-iradah. Jahil makna iradah. Yang mengisbatkan iradah kauniyah Allah tanpa isbatkan iradah syar'iyah, dia jadi Jabariyah. Seolah-olah orang tu solat, tak apa, Allah dah ciptakan dia jadi ustaz, Allah ciptakan dia jadi pak lebay. Kami ni memang diciptakan jadi perompak. Ini berlaku. Dan saya baca buku ni, saya ingat dulu saya baca buku ni di masjid masa waktu balik sekolah, singgah solat zuhur. Antara zuhur dengan asar penat. Lepas dah solat, dah wuduk semua, masjid pula ada kipas sedap, memang situlah tempat lepaknya. Nak balik rumah tu penat naik basikal. Yang saya belik antara buku-buku sufi yang saya lupa dah nama buku tu. Saya hafal dulu tu, hafal muka surat kat mana, tapi lepas dah tahu salah tu memang lupakan terus lah.
Tengok buku, dia kata manusia telah tercipta begitu, maka jangan kau hina orang yang meminum arak, kerana dia juga sebahagian daripada kehendak Allah. Dia juga sebahagian daripada kehendak Allah. Jadi kehendak Allah ditafsirkan dengan satu saja. Yang mengisbatkan kehendak Allah bahawa itu adalah iradah kauniyah, dia jadi Jabariyah. Dia menafikan kehendak syarak. Orang minum arak tak boleh dihina, orang begini tak boleh ditegur. Sebenarnya masing-masing kena hormat. Allah segala-galanya Allah yang buat. Ada yang sebaliknya. Hukum syarak ni golongan Qadariyah. Allah Subhanahu Wa Taala dah letakkan undang-undang, kamu kena ikut. Allah tak ada masuk campur, kamu yang cipta amalan kamu sendiri. Kalau buat dosa, kafir. Ini golongan Khawarij Qadariyah yang Khawarij yang berakidah dengan akidah Qadariyah. Satu, yang dia tahu kehendak Allah adalah hukum syarak. Allah takkanlah cipta kemampuan hamba untuk melakukan pembunuhan. Dua-dua jatuh dalam syubhah. Ahlussunnah wal Jamaah meletakkan kehendak Allah ada dua, iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Dari situlah wujudnya yang berlawan dengannya perbuatan makhluk itu ada dua. Perbuatan makhluk itu ada dua. Satu perbuatan ikhtiari dengan pilihan. Satu lagi ada perbuatan yang ijbari, yang dipaksa. Yashim ajak minum, ajak makan nasi goreng itik. Okey, itu pilihan ke paksaan? Pilihan, boleh pilih nak beli ataupun tidak. Kita beli, kita makan. Lepas kunyah masuk dalam badan, boleh tak kontrol nasi pergi ke arah mana? Masuk kiri masing-masing, kita tak tahu dah. Apa yang berlaku kat dalam ni kita tak tahu dah. Kita ada sebahagian perbuatan kita yang kita kontrol. Sebahagian yang kita buat kita tak kontrol. Ada orang keluar rumah nak pergi kerja tapi berakhir di hospital, di kemalangan, bukan dikontrol. Walaupun zahirnya dia yang memandu. Dan berhati-hati. Ada setengah keadaan itu ada di luar kontrol dia. Di situlah makna qada dan qadar. Allah kata kun fayakun. Allah kata jadi. Perbuatan yang kita kontrol, Allah bagi tanggungjawab pada kita. Perbuatan yang kita tak mampu kontrol, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita terima. Sama ada dengan kalau kata musibah, ada 4 martabat manusia. Satu, orang-orang kafir dan orang tidak beriman atau orang ahli maksiat, dia akan meronta dan akan tidak redha dengan ketetapan Allah. Kemudian level ahli orang beriman yang level yang sederhana, iaitu dia bersabar di atas takdir Allah. Level ini level orang beriman dapat pahala. Level lebih tinggi daripada level sabar, level redha. Dia redha dengan ketetapan Allah. Sabar ni tenang, luar, dalam panas, dalam pedih, itu nama sabar. Redha luar dan dalam terima, akur terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan level sempurna bersyukur. Mereka tahu bahawa aku sayang pada anak aku, tapi kasih sayang Allah mengatasi kasih sayangku kepada anakku. Aku sayang terhadap diriku, tapi Allah lebih sayang terhadap diriku daripada diriku sendiri. Allah lebih tahu War-Rahmanur Rahim. Tahu maksud Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita tahu suatu benda itu baik untuk kita, Allah lebih mengetahui. Allah tidak menzalim hamba, jadi kenal Allah sehingga dia meletakkan bila berlaku apa-apa, dia terus sampai bersyukur. Alhamdulillah Allah pilih aku. Itulah yang dicapai oleh Nabi Ayub AS, seorang jutawan, seorang yang memiliki emas dan perak yang banyak, kemudian diuji sehingga habis semua sekali. Dia tak rasa sedih, dia rasa syukur, Allah pilih aku, diuji dengan penyakit ini. Itu yang dicapai
oleh 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab. Bila Allah uji dengan sakit, tak terfikir untuk minta orang ruqyahkan dia, tak terfikir untuk dibuat kai. Tawakal pada Allah. Bukan bererti mereka menafikan asbab, tapi ujian tu bagi mereka satu perkara yang mereka bahagia. Bahagia kerana Allah pilih mereka. Ada orang jaga anaknya, jaga anak dia bagai menatang minyak yang penuh. Diberikan kasih sayang, diberikan pendidikan, diberikan segala-galanya, pendidikan agama, pendidikan akademik, diberikan segala-galanya. Tiba-tiba anak tu meninggal, dia pun senyum. Aku dah buat sebaiknya, Allah ambil dia. Ketika itu, ketika ada peluang untuk mendidik, dia didik. Ketika Allah tetapkan, dia bersyukur. Alhamdulillah. Tidak mudah untuk dapat syafaat anak yang meninggal sebelum baligh. Dia terus melihat kebaikan akhirat. Ini level orang yang bersabar, orang yang bersyukur di atas musibah. Ini level yang paling tinggi. Bukan dia nak jadi musibah, bukan dia yang bunuh anak, bukan dia yang bunuh mak bapak. Tidak, dia jaga dengan sebaik-baiknya hukum syarak. Tapi kalau terjadi satu perkara, hati bersyukur, Allah uji aku. Dan ini adalah satu, Allah SWT bila Allah uji, dia tahu Allah maha adil, Allah SWT maha kasih, Allah maha mengetahui. Contoh yang saya buat dulu, ilmu kita ni sedikit. Yang kita tahu apa yang depan mata kita, kita tidak tahu apa yang sebaliknya. Seperti ilmu kanak-kanak yang dia tahu pergi playground, inilah terbaik bagi dia. Dapat main gelongso, inilah di dunia segala-galanya. Mak bapak dia paksa pergi sekolah, menangis. Ayah tak sayang, ayah paksa pergi sekolah. Ayah sayang kat mana? Kalau ayah bagi biar dia main kat playground. Kadang-kadang ilmu kita yang kurang ini menyebabkan kita tidak mengetahui kadar pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha mengetahui. Sebab tu hidup kita kadang-kadang ada musibah. Kerana Allah tahu, Allah nak supaya kita jadi ahli syurga. Kumpul pahala sabar, kumpul pahala redha, kumpul pahala syukur. Kadang-kadang Allah, kehidupan kita kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, sehingga peluang kita di dunia ini cukup untuk dapat melakukan semua amal ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan. Ada masa kita senang, ada masa kita susah, ada masa kita dimuliakan, ada masa kita dihina, dipandang rendah, ada masa semuanya ada ketetapan Allah. Allah mahukan kita, dan Allah akan uji kita. Selama sepanjang hayat kita Allah akan uji dengan pelbagai ujian, sehingga Allah last sekali Allah akan bagi keputusan siapa yang lulus di atas ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang lulus dalam bab nikmat, ada nikmat bagus, tapi gagal dalam bab sabar, bab musibah. Ada orang lulus bab musibah, kena musibah pergi masjid, duit banyak pergi ke lain, tak tahu ke mana, pergi ke lain. Ada orang yang lulus dalam segala tempat, di mana sekalipun, bila-bila masa sekalipun. Ini adalah ini yang dimaksudkan dengan iradah kauniyah dan iradah syariah Allah Subhanahu Wa Taala. Iradah kauniyah, Allah bagi kita apa yang dia nak. Iradah syariah, Allah bagi undang-undang, kita yang kena taat dan ikut. Hukum syarak lah yang mengandungi halal dan yang mengandungi pahala dosa dan pahala. Manakala qada dan qadar tidak mengandungi dosa dan pahala, dosa dan pahala hanya terhasil apabila kita sabar ataupun tidak. Tindakan kita yang menghasilkan pahala ataupun tidak. Jadi bila kita tahu dua kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, iradah kauniyah, iradah syar'iyah, kita pula tahu dua jenis perbuatan kita. Ada perbuatan yang kita buat dengan pilihan, ada perbuatan yang kita buat tanpa pilihan, yang memang tiada pilihan. Dari situ kita akan nampak keindahan hukum syarak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita faham begini, tak ada masalah bab qada qadar, tak ada masalah bab hukum, tidak bertentangan qada qadar Allah dengan hukum syarak Allah Subhanahu Wa Taala.
Kefahaman yang salah akan menyebabkan kita mengatakan bahawa apa yang kamu, kalau kata Allah yang tetap qada qadar, Allah zalim, wal-i'azubillah. Ada orang kata, kalau Allah Maha Penyayang, kenapa Allah ciptakan di alam ini ada penjahat? Macam-macam lah orang yang cerita tentang bantah terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain tidak bukan kerana jahil tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman dengan qada qadar Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebahagian daripada bab tauhid ar-rububiyah. Itu beriman dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi di sini Syekh pada perenggan ini menetapkan atau menegaskan tentang martabat pertama dalam bab qada dan qadar, iaitu martabat ilmu. Ilmu Allah tidak didahului oleh oleh kejahilan. Allah tahu segala sejak daripada azali. Fi ma lam yazal artinya tidak didahului oleh perkara lain. Sebab tu ilmu Allah adalah sifat zatiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu sifat Allah ada dua kategori. Satu sifat zatiyah, yang kedua sifat fi'liyah. Sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat zatiyah artinya sifat itu wujud pada Allah sejak daripada azali sampai ke abadi, selama-lamanya. Allah mengetahui, tidak didahului oleh kejahilan dan tidak diakhiri dengan kejahilan. Kita tahunya kita didahului oleh kejahilan, sebelum dia kita tak tahu. Dan mungkin diakhiri dengan kejahilan, kita lupa, kita tersalah faham dan sebagainya. Ilmu kita didahului oleh kejahilan. Ilmu yang bercampur baur dengan kejahilan, kita tahu sikit perkara, banyak benda yang kita tak tahu, dan juga berakhir dengan kejahilan dan lupa. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang sempurna di dunia, apa yang berlaku di dunia dan apa yang berlaku di akhirat. Dan di sini Syekh menegaskan bahawa dan ini nampak dalam matan ni Syekh berikan menegaskan satu perkara yang paling jauh. Kita kan cerita Allah tahu segala yang berlaku, segala musibah, itu ayat biasa. Tapi Syekh kata tak payah cerita ini jauh, yang dekat-dekat ni. Cerita yang jauh sampai masuk syurga neraka pun Allah dah tahu dah siapa ahli syurga, siapa ahli neraka. Tapi tidak bermaksud Allah yang menjadikan mereka ahli syurga. Bukan bermaksud Allah paksa kamu syurga. Sebab kita faham makna iradah Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Beriman dengan qada qadar tidak menjadikan kita menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman dengan qada qadar tidak menjadikan kita menafikan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas? Okey. Kita buka soalan kejap. Kalau ada soalan bab ni, bab qada qadar ni memang saya kat mana sekalipun buka soalan. Buka soalan artinya kalau ada kemusykilan bab qadar, bab maratib sebagainya, kena tanya siap-siap. Lepas tu kita akan pindah kepada bab-bab yang berkaitan dengan qada qadar. Silakan Tuan Haji. Soalan ni berhubung dengan berlaku perbalahan antara Abu Hashim Al-Imam Abu Sa'adi dengan gurunya Jubai. Kalau saya ataupun siapa nama lupa ya. Jubai ayah tirinya. Betul kan? Saya lupa nama guru dia, yang mentazir dia lah. Isunya isu saya budak kecil mati, yang saya surga lah. Jadi persoalan di sini adalah qada. Jadi boleh soalan. Bagaimana kita memahami? Rajihnya wallahu alam. Khilaf ni bukan berlaku sahaja di kalangan Mu'tazilah, di kalangan Ahli Sunnah pun berlaku khilaf. Kita jelas bahawa anak yang meninggal sebelum baligh itu tidak dipertanggungjawabkan. Itu semua sepakat. Semua sepakat. Tetapi adakah mereka akan diuji di hari akhirat ataupun tidak? Itu yang berlaku khilaf. Kat dunia ni mereka tak lepas.
Tapi adakah mereka habis begitu saja, tak diuji, maksud mereka terus masuk ke syurga? Jadi untuk anak orang Islam yang berada kalimah syahadah, no problem. Sebab mereka lahir dengan fitrah, dan fitrah mereka kekal sebagai Islam, mereka tidak syirikkan Allah, tak ada masalah. Tetapi bagi anak-anak yang anak orang-orang kafir yang memang dah syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, keadaan mereka, adakah keadaannya sama dengan orang Islam ataupun tidak? Ini berlaku perbezaan pandangan. Ada ulama kata kat dunia ni memang jelas, apa yang kat dunia sebelum dibaligh tidak akan dipertanggungjawabkan. Tetapi di akhirat, adakah diuji lagi? Ini berlaku persoalan. Pendapat pertama kata mereka sama dengan anak orang Islam, tidak diambil kesalahan kerana mereka belum lagi baligh. Pendapat kedua, dikatakan bahawa mereka diuji di hari akhirat. Kerana mereka lakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagainya, mereka diuji di hari akhirat, iaitu diuji dengan diminta untuk ikut perintah Allah, terjun ke neraka. Kalau mereka terjun, artinya mereka tahu hakikatnya Allah yang perintahkan, mereka kenal Allah, dan itu jawapannya. Namun wallahu alam, kebanyakan ulama mengatakan bahawa mereka seperti anak-anak yang lain, kerana mereka belum baligh dan akal itulah manatut taklif. Mereka belum lagi ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka juga dari kalangan kanak-kanak syurga. Ada pendapat ketiga, namun tidak ada dalil yang kuat dalam masalah ini, mengatakan mereka menjadi anak-anak pelayan di syurga. Dia tak jadi orang biasa, dia jadi pelayan di syurga. Wallahu alam, ini disebutkan oleh sebahagian daripada qaul yang dalam bab ini. Namun wallahu alam, saya cenderung kepada walaupun ulama besar semuanya masalah-masalah di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, tapi Allah alam, bila tengok hujah-hujah, saya cenderung pada mereka belum ditaklifkan. Mereka belum ditaklifkan. Namun ada dalil berkaitan perkara tersebut, perbincangan yang panjang lebar. Ini perlu kepada semakan. Saya ni cenderung bab ni sekalipun bila bincang, ada syekh kata aku cenderung kepada mereka ni bersih. Jadi saya pun ikut apa yang syekh sebut. Ini kalau ada pandangan yang lain yang punya hujah, dia bawakan hujah, bawa riwayat kata yang sahih, kita kesahihan yang sahih itu bersama dengan dalil. Tapi untuk jawab soalan tadi, memang ada perbezaan pandangan. Untuk anak-anak yang lahir kekal fitrahnya tak ada masalah. Yang kekal fitrah artinya dia lahir, dia tak buat syirik, tak apa, tak masalah. Tapi kalau dia dah lahir anak pada orang kafir, dia dah buat amalan-amalan kufur sebagainya, dia belum baligh, tapi dia dah memayis kadang-kadang. Kan? Dia dah ada kebencian pada Islam kadang-kadang. Tapi dia belum baligh. Jadi mereka ini bagaimana, macam mana keadaan mereka? Kalau bayi dan sebagainya, juga masuk kategori yang sama, cuma berbeza dari segi tahap ilmu dan pengetahuan. Kalau akal dia matang sahaja, memang dipertanggungjawabkan, cukup dibaligh akal. Kalau akal yang tak matang ni, yang belum memayis, apatah lagi kalau bayi sebagainya, wallahu alam, zahirnya bayi berada fitrah. Dia diuji ni kerana yang kenapa mereka diuji, kerana ada sebab, kerana mereka terkeluar daripada fitrah. Maksud mereka fitrah mereka telah terpengaruh dengan kekufuran. Wallahu alam. Kata Syekh, yushirul muallifu rahimahullah ila hadisi Abdullah bin Amrin. Penulis dalam perenggan ini, iaitu kata Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan bahawa penulis dalam perenggan ini, dalam matan ini, mengisyaratkan makna yang terkandung dalam hadis Abdullah bin Amr. Beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi yadihi kitaban. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bertemu dengan kami, dan baginda sedang membawa 2 buah buku ataupun kitab di tangannya. Faqala,
Ni cara tarbiyah Nabi, cara Nabi nak fahamkan. Kita tahu bahawa kaedah Nabi SAW sampaikan satu perkara, kadang-kadang Nabi tanya soalan, kadang-kadang dalam ini Nabi bawa buku untuk mudahkan faham. Cara tarbiyah. Sebab tu di sini juga dalil mengisyaratkan bahawa perkara begini tidak dinamakan sebagai tashbih, tidak termasuk dalam bab tashbih. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi yadihi kitaban. Faqala, maka Nabi berkata, atadruna ma hadzanil kitab? Atadruna ma hadzanil kitaban? Adakah kamu tahu tentang kedua-dua kitab ini? Apa dalil bahawa bukan Nabi maksudkan buku di tangannya? Sebab Nabi tak membaca, Nabi tak menulis. Nabi tidak membaca, Nabi tidak menulis. Apa yang Nabi pegang itu hanya sebagai isyarat untuk mengajarkan. Fakulna, maka kami berkata, la ya Rasulullah illa an tukhbirana. Kami tak tahu ya Rasulullah, kecuali tuan hamba atau kecuali tuan beritahu kepada kami. Faqala lilladhi fi yadihi al-yumna. Nabi berkata kepada sahabat yang ada di sebelah kanannya, hadza kitabun min rabbil alamin fihi asma'u ahli al-jannah wa asma'u abaihim wa qabailihim thumma ajmala ala akhirihim fala yuzadu fihim wa la yunqasu minhum abada. Hadza kitabun min rabbil alamin. Ini adalah kitab daripada Rabb alam semesta, Rabbul alamin. Fihi asma'u ahli jannah. Terdapat di dalamnya nama-nama ahli syurga. Wa asma'u abaihim, dan nama bapa nenek moyang mereka. Wa qabailihim, dan kabilah mereka semua sekali tercatatkan secara detail. Thumma ajmala ala akhirihim, kemudian Allah Subhanahu wa taala jumlahkan ke semua mereka, fala yuzadu fihim wala yunqasu minhum abada. Jumlah tersebut, bilangan ahli syurga tersebut tidak bertambah dan tidak berkurang selama-lamanya. Jadi Nabi isyaratkan kitab ni seperti Lauhul Mahfuz lah, yang tercatat. Thumma qala lilladhi fi shimalihi, kemudian Nabi berkata kepada yang berada di sebelah kirinya, hadza kitabun min rabbil alamin. Ini kitab daripada Rabbil alamin, Rabb alam semesta. Fihi asma'u ahli nar wa asma'u abaihim wa qabailihim. Padanya terdapat senarai nama ahli neraka, nama bapa-bapa mereka, nama kabilah-kabilah mereka. Kemudian dijumlahkan bilangan mereka, maka tidak akan bertambah bilangan tersebut dan tidak berkurang jumlah mereka. Sahabat bila dengar macam ni, alamak, sahabat tu fikir. Faqala ashabuhu, maka sahabat Nabi bertanya, fa fimal amal? Kalau macam tu, kalau dah ada, Allah dah tahu, dah ada senarai nama, jadi apa yang perlu kita, apa gunanya kita beramal? Sahabat pun faham, macam ramai orang juga awal-awal. Fa fimal amal in kana amrun qad furriqa min? Kenapa perlu beramal kalau semua benda dah selesai? Faqala, Nabi kata, saddidu. Dia kata, saddidu. Buatlah apa yang kamu mampu. Buatlah apa yang kamu rasa baik dan betul. Wa qaribu, dan dekatkanlah. Saddidu daripada as-sadad. As-sadad ni maksudnya tepatlah. Buatlah. Selagi kamu tahu benda baik,
buat sebaik-baiknya. Wa qaribu, dan dekatkan. Manakala tak tahu kita kadang tahu benda ni confirm betul. Yang kedua, kita tak tahu mana satu betul tapi kita tahu kita cenderung pada kebaikan. Yang ni nampak lebih tepat. Kita pergi wa qaribu. Dekatkanlah diri. Itu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dekatkan diri dalam ketaatan, dekatkan diri kepada kebaikan. Qaribu umum. Fa inna sahibal jannah yukhtamu lahu bi amali ahli jannah. Sesungguhnya ahli syurga akan ditutup amalannya dengan amalan ahli syurga. Orang yang kita tahu bahawa kita dibangkitkan berdasarkan kepada amalan akhir kita. Kalau ada orang yang beramal ketika awal hidupnya kemudian murtad, dia kira orang kafir. Ada orang lahir keadaan keluarga kafir kemudian dia masuk Islam, dia dikira dari kalangan orang Islam. Begitu juga amalan-amalan mereka. Wa in amila ayya amalin, yang dikira adalah amalan akhirnya. Fa in ashabal jannah yukhtamu lahu bi amali ahli jannah wa in amila ayya amalin. Ahli syurga itu adalah dikira berdasarkan pada amalan akhirnya walaupun dia amal dengan amalan apa sekalipun. Wa inna sahiban nar, dan sesungguhnya ahli neraka, yukhtamu lahu bi amali ahli nar wa in amila ayya amalin. Dia dikira dengan amalan akhirnya walaupun dia amalkan apa sekalipun sebelumnya. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat ni kita nampak macam takkan amalan satu je, tak. Ada perlu digabungkan dengan hadis yang lain. Nabi kata man dawama ala syai'in mata alaih. Siapa yang selalu buat satu perkara, dia akan mati di atasnya. Jadi nak tahu mati atas apa tu, dia kena istiqamah buat satu perkara. Kalau ada hadis-hadis yang menceritakan tentang ada orang beramal, seperti hadis bahawa sesungguhnya salah seorang mereka yang beramal daripada amal-amal ahli syurga, sehingga ketika dekat hanya tinggal satu jengkal dengan syurga, kemudian dia beramal dengan ahli neraka dan dia mati di atasnya, maka dia ahli neraka. Maksud di situ bukan amalan yang betul, amalan yang zahir. Dia buat amalan tapi amalan yang tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kurang ikhlasnya atau dibuat untuk tujuan-tujuan yang tidak menepati syarak. Cuma amalannya itu amalan-amalan ahli syurga, bukan kualiti amalan yang melayakkan diterima. Kalau amalan dibuat tu amalan yang benar, maka tafsirannya tafsir pada hadis manda wa ma ala syai'in mata alaih. Siapa yang selalu buat satu perkara, dia akan mati di atas perkara tersebut. Dan juga tak boleh ketika dengan alasan qada qadar, alah belajarlah macam mana sekalipun, ikutlah sunnah macam mana sekalipun, hadis sahih macam sekalipun, Allah kata sesat juga. Tak. Kita cari yang sahih, buat kita cari yang sahih, beramal dengan yang sahih. Kita bukan sempurna, tapi kita sedaya upaya beramal, belajar dan beramal dengan yang sahih. Allah kata walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berusaha tuju pada jalan kami, kami akan tunjukkan jalan kami. Sebab itu imam-imam yang besar, yang agung, kita akan dapati mereka ni orang yang cari kebenaran. Seperti ada Imam Ghazali rahimahullah, Al-Imam Al-Juwaini rahimahullah, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah. Nama-nama hebat ni, walaupun mereka ni imam-imam besar dalam mazhab-mazhab yang pada asalnya bukan mazhab salafus salih, tapi penghujung hayat mereka Allah akan berikan hidayah. Allah akan tunjukkan hidayah pada mereka, kerana kita yakin mereka ini orang-orang yang jujur dengan ilmu mereka. Kesalahan tetap kita katakan salah. Sebahagian daripada kesalahan mereka lakukan, mereka sendiri akur dan mereka tulis buku bantah pemikiran yang telah mereka sebarkan. Mereka orang-orang yang jujur dengan ilmu. Kita dah terang-terang salah dah pertahankan lagi. Tak sama dengan Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah. Namun kedudukan orang yang pernah menyebarkan satu kesilapan kemudian taubat tak sama dengan orang yang perjuangkan
hak sejak pada awal dan sebagainya, itu zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ada di kalangan imam-imam tertentu sejak daripada kanak-kanaknya sampai mereka meninggal pertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, bersabar di atas musibah dalam mempertahankan agama dan sebagainya. Sudah tentu perkara itu menjadi satu mizan hasanat, satu amal kebaikan yang tercatat pada buku amalan mereka. Okey, balik semula pada hadis ni. Balik semula pada hadis ni. Kemudian thumma qala, kemudian Nabi berkata, farragha rabbukum minal ibad, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Pada hari akhirat, pada hari itu Allah Subhanahu wa taala telah membagikan manusia kepada dua kumpulan, satu kumpulan ahli syurga, satu kumpulan ahli neraka. Dan ini hadis ni Syekh menilainya sebagai sahih, dan Syekh letakkan dalam sahih Sunan At-Tirmizi. Sebab tu Syekh kata, Syekh Al-Albani rahimahullah, kelebihan beliau syarah tak panjang, ringkas. Kerana apa? Orang yang datang kelas beliau ni, beliau anggap orang yang dah baca syarah akidah tahawiyah oleh Ibn Abil Is. Jadi Syekh selalu isyaratkan, Syekh dah sebut beberapa hadis, diulas apa yang dah ada dalam akidah tahawiyah. Sebab tu kalau saya datang, saya akan bawa juga syarah Ibn Abil Is kat sebelah. Kadang-kadang Syekh mengisyaratkan, kadang-kadang kita tak bawa tu susah nak cari apa yang Syekh maksudkan, muka surat sekian, hadis sekian. Tapi kalau letak kat sebelah ni, bab-bab yang diterangkan oleh Ibn Abil Is, beliau tak sentuh. Syekh akan bagikan komen atau lengkapkan. Ibn Abil Is rahimahullah, Al-Imam Ibn Abil Is syarahkan makna ilmu, ayat Quran berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, kisah berkaitan dengan beberapa hadis, tapi dari segi syarah hadis yang betul-betul makna sesuai dengan matan, beliau rasa macam ada yang lebih sesuai, maka Syekh Al-Albani rahimahullah lengkapkan. Betul bila kita baca dua syarah ni, kita tak sebelah-sebelah tengok syarah, dan sudah pastilah tuan-tuan, dan macam mana sekalipun ilmu orang awal tu lebih nak tak nak kita kena akur. Ilmu orang zaman dulu lebih daripada ilmu ulama zaman kemudian. Yang kemudian tu paling hebat dah zaman kita, paling hebat dah, tapi takkan sama dengan ilmu orang zaman dulu. Mungkin yang kemudian pun ada ilmu begitu, tapi sebab orang dah tulis, jadi tinggal lengkapkan. Cuma dari manfaatnya, saya masih sampai sekarang, kalau siapa nak baca untuk dapatkan manfaat ilmu yang banyak, masih lagi kitab syarah Syekh Ibn Abil Is rahimahullah. Mana kita situ, dan dilengkapkan dengan syarah Syekh Al-Albani rahimahullah. Kerana Syekh ringkas, tapi kelebihan yang ringkasnya apa? Mudah faham. Mudah faham, tak ada syarah panjang-panjang, tengok oh faham, tu faham. Cuma kalau baca kitab lama, kita dapat fawaid banyak, dapat tak semestinya ya apa yang terkandung dalam matan saja, yang berkaitan dengannya akan diterangkan, difahamkan dan sebagainya. Dan itu satu kelebihan lah kalau kita buka kitab-kitab turas. Kitab-kitab turas, betul, orang buka kitab dengan orang buka YouTube tak sama, atau orang buka Google tak sama. Orang buka Google ni dia cari kat situ je, dia jumpa satu perkataan, dia cari situ je lah. Tapi kalau buka kitab, kita akan nampak dalam bab yang kita akan temukan faedah ilmu di tempat-tempat yang kita tak sangka. Tempat-tempat yang kita cari kat dalam tajuk dia, cari dalam bab tak jumpa, tapi tiba-tiba ada kat komen kat bab lain. Sebab begitulah cara ulama-ulama terdahulu. Terutamanya kitab Ibn Taymiyah rahimahullah, Syekhul Islam. Kitab Ibn Taymiyah ni nak cari paling susah. Nak cari faedah bukan susah, paling senang nak jumpa. Nak kalau susah juga. Tapi sering kita temukan faedah ilmu yang tak disangka-sangka. Dalam bab tengah bincang bab ibadat, tiba-tiba ada fawaid akidah. Sebab contohnya kitab Majmu' Fatawa, itu adalah syarahan beliau. Bila mengajar kat kelas ni, kita tak, walaupun buku yang kita buka, buku fiqh, tapi bila mengajar syarahnya keluar. Syarah yang keluar tajuk ni ataupun yang ada kaitan ni banyak manfaat kalau orang alim lah.
Tapi kalau orang tak alim, dia merepek habis lagi ke mana. Orang alim ni, dia bagi tambahan ilmu berkaitan dengan satu benda, walaupun tak dari segi konteks berbeza, tapi fawaid berkaitan, faedah-faedah berkaitan dengan bab yang dibincangkan, kita akan nampak sangat luas ilmu dan menarik. Sebab tu kalau Ibnu Qayyim rahimahullah kitab fawaid sebagainya, kita akan temukan faedah-faedah seperti ini. Okey. Jadi apa yang dicatatkan di sini ialah berkaitan dengan martabat qada dan qadar. Itu martabat pertama, martabat ilmu. Dalam qada qadar ada satu bab lagi yang penting, iaitu jenis-jenis qadar. Atau dia adalah pendetailan terhadap martabat al-kitabah. Jenis-jenis qadar. Sebelum berlaku qada-qadar pada diri kita, berapa kali Allah tetapkan? Berapa catatan yang ada? Satu catatan umum. Catatan umum, iaitu di Lauhul Mahfuz. Dan Lauhul Mahfuz tercatat segala perkara berkaitan dengan makhluk. Apa sahaja yang berlaku di alam ini tercatat di Lauhul Mahfuz. Dipanggil sebagai catatan umum. Catatan umum. Atau dipanggil at-taqdirul am, at-taqdirul am. Kemudian bila kita tercipta dalam rahim mak kita, bila dah ditiupkan ruh, maka dicatatkan takdir al-umri. Takdir pertama at-taqdirul am, yang kedua takdirul umri. Takdir sepanjang hayat kita. Apa yang berlaku sepanjang hayat dicatatkan. Nabi sebut 4 perkara. Fayu'maru bi arba'. Malaikat tadi diperintahkan untuk tulis 4 perkara. An rizkihi, rizki dia. Apa dia rizki? Apa yang kita akan dapat sepanjang hayat daripada kita wujud sampai kita mati, berapa rezeki Allah dah tetapkan kadarnya. Cuma beza kat mana? Kitalah yang menjalankan hukum syariat. Rezeki itu dapat cara halal atau cara haram. Kita belanjakan ke tempat halal ataupun haram. Tapi jumlahnya, percayalah, kalau kita susah macam sekalipun, jangan buat benda yang dosa, jangan buat benda haram. Sebab rezeki tetap dapat. Allah tunggu kita sabar. Sampai masa dapat juga. Kisah Sayyidina Ali yang saya pernah cerita dulu di Masjid Kufah, kan? Dia datang nampak seorang pemuda yang compang-camping pakaian dia. Sayyidina Ali turun, bagi unta, tolong pegangkan unta, solat. Keluar balik, tinggal unta budak tu dengan tali hilang. Ali pergi tengok kat pasar, nak beli tali yang baru. Tak apalah, hilang macam mana, unta ada lagi. Tarik-tarik, nampak tali ikat unta ada di pasar. Sana ada kata, dah dapat dari mana? Ada budak pakai compang-camping tadi datang jual. Berapa? 4 dinar. Sana dia kata, subhanallah, aku telah siapkan 4 dinar untuk dia. Aku dah siapkan 4 dinar untuk aku bagi pada dia. Minta tolong dipegang kejap, aku nak solat. Kalau keluar balik aku nak bagi 4 dinar. Tapi dia enggan menunggu yang halal, sehingga dia melakukan perkara yang haram. Kita sakit pun, apa sakit pun, insya-Allah, selagi bukan sakit maut, kita sembuh. Tapi sembuh dengan cara halal atau cara yang haram. Kita lapar, insya-Allah kita kenyang. Tapi cara kita dengan cara halal ataupun cara haram. Apa yang Allah tetapkan itu qada qadar. Macam mana cara kita dapatkan, itu adalah berkaitan hukum syarak. Dan apa yang Allah tetapkan mesti berlaku. Sebab tu jangan cari jalan keluar kecuali dengan jalan taqwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan bagi jalan keluar, dan Allah akan bagi rezeki yang tak disangka-sangka. Jangan cari jalan keluar kecuali jalan keluar taqwa. Jalan keluar taqwa. Itu prinsip kita. Sebab rezeki Allah dah tetapkan. Begitu juga ajal.
umur pun dah ditetapkan secara umri. Begitu juga amalan yang baik dan buruk, itu peluang untuk dapat kebaikan, peluang diuji dengan satu keburukan. Kita lah bila peluang kebaikan, kita solat tak solat, betul-betul dapat pergi umrah, tapi berapa rakaat? Ada orang bangga, saya pergi umrah 10 kali. Berapa kali tawaf? Berapa kali tawaf sunat? Berapa rakaat solat? Saya dah pergi ke Masjidil Haram, berapa rakaat dah solat ke Masjidil Haram? Berapa rakaat ke Masjid Nabawi? Bukan sekadar jejak kaki boleh dapat, tak. Amalan kita, Allah bagi peluang amal kebaikan. Ada masa diuji dengan ditawarkan rasuah, kita tolak atau tidak. Amalan ni ditetapkan, kita diuji. Ada masa diuji dengan amal kebaikan, kita boleh berapa banyak kita manfaatkan. Ada masa kita diuji dengan amal-amal buruk, kita bersabar atau tidak, tahan diri atau tidak untuk melakukan perkara tersebut. Ini semua nama takdir al-umri. Sepanjang hayat kita dah ditetapkan, ada ujian-ujian tertentu, ada ketetapan tertentu. Kemudian tiap-tiap tahun dalam sepanjang hayat tu banyak ditetapkan. Nak berlaku macam mana pula setahunan, itu tukar daripada sebagai takdir hauli atau takdir as-sanawi. Secara tahunan, tiap-tiap kali malam Lailatul Qadar. Nak apa untuk tahun ke depan? Malam Lailatul Qadar akan ditetapkan qadar tahunan. Kemudian tiap-tiap hari ada ketetapan pagi dan petang yang Nabi sebut, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Malaikat berganti-ganti kepada kamu pada waktu malam, dan malaikat-malaikat pada waktu siang, iaitu yang berganti pada waktu subuh dan waktu asar, waktu yang kita disyariatkan untuk baca zikir pagi dan zikir petang, waktu salatul wusta. Ulama salatul wusta, ulama khilaf adakah solat asar atau solat fajar, subuh. Kerana dua waktu ini solat yang perlu kita pelihara. Kerana malaikat turun ketika itu, Allah akan tanya, apa yang hamba ku lakukan? Sedangkan Allah Maha mengetahui, tapi tanya, hamba ku sedang solat, itu yang kita nak. Hamba sedang solat. Malaikat turun bawa perintah Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita sepanjang hari tersebut naik balik, dicatatkan, bawa buku catatan apa yang kita buat dengan rezeki Allah. Allah bagi umur kita 24 jam. Berapa banyak kita buat kebaikan, berapa banyak buat lara, berapa banyak buat dosa. Itu yang dibawa naik balik. Allah bagi hari itu rezeki berapa? Rezeki. Hari itu Allah bagi rezeki makan kenyang. Allah bagi duit sebagainya. Berapa banyak yang dihabiskan ke tempat lara, berapa banyak dibuat untuk amal ibadat, berapa banyak yang dibuat perkara maksiat. Semua sekali akan di dalam catatan. Rezeki turun dan rezeki naik. Rezeki turun Allah tetapkan. Rezeki naik itu bergantung pada amalan kita. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Kepada Allah akan diangkat kalimah-kalimah baik. Kalimut tayyib wal amal salih yarfa'uh. Amal-amal soleh juga akan terangkat. Tapi kalau amalan itu bukan amal soleh, amalan bid'ah, itu akan ditolak. Nampak macam baik diangkat, tapi akan ditolak dan dicampakkan ke muka pelakunya. Apatah lagi amalan maksiat, amalan-amalan lain tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita satu je. Tiap-tiap hari kita dapat rezeki Allah. Gunakanlah rezeki dan pemberian Allah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak kita manfaatkan rezeki Allah di tempat yang baik, tempat yang betul, makin tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah rezeki yang selalu istilahkan bahawa rezeki yang diturunkan dan rezeki turun dan rezeki naik. Itu istilah untuk mudah faham. Rezeki dapat duduk. Hari ini bila diangkat amalan, hadir majlis ilmu. Majlis ilmu dapat apa? Malaikat payungkan, turun sakinah, turun rahmah, rahmat sebagai rahmat, diangkatkan derajat kerana faham ilmu tertentu. Kita nak faham, kalau kita tak hadir kelas, kerana nak faham konsep qada qadar ni bukan mudah. Tonton mana contoh yang kita belajar ni, kadang research, kadang lari pergi search, konon nak tahu qada qadar. Tak pergi laman web Ahli Sunnah. Nak jumpa kat Syiah punya penulisan lah, jumpa liberal punya cerita lah. Sebab tu tak mudah. Ilmu bukan semata-mata kita search dengan kemampuan kita. Perlu
hadir, perlu ada orang yang belajar, perlu kepada guru tertentu, kerana ilmu ni bukan mudah. Kalau sekadar cari ilmu, kalau nak kumpul maklumat mudah dijari, tapi nak tahu betul salah tu tak mudah kat jari. Kita kumpul maklumat boleh, semua boleh keluar, tulislah nama siapa apa segala, semua keluar. Tapi nak saring yang mana betul salah itu perlu kepada guru. Sebab tu saya selalu cakap dengan kawan-kawan lah sekali. Maklumat yang saya kata maklumat yang anda dapat anda ngajar ni pun sama je. Anda buka YouTube dah dapat, ramai lagi. Cuma ada sikit perkara kalau kita kenal siapa yang sampaikan dan tahu sebagainya, kita boleh tanya. Kalau ada salah faham, kita tak jelas, kita boleh tanya. Kalau berlaku salah faham, kita boleh buatkan diskusi dan sebagainya. Dan ini penting, hadir dalam majlis ilmu. Kalau tak, semua yang kat masjid semua beramal, mana orang tak beramal? Semua orang beramal, kat luar semua beramal. Bezanya adalah ilmu, nak cari yang mana hak, yang mana tidak. Yang belajar pula semua belajar, macam-macam pusat pengajian, tapi nak cari hidayah Allah tu tapi tak samalah dengan orang tak belajar langsung. Yang belajar sebetulnya macam mana sekalipun khilaf antara orang belajar, dia tak sama khilaf dengan orang yang tak belajar. Kita perlu bezakan. Ada yang orang yang tak langsung tak pedulikan ilmu, dia kalau bercakap memang khilaf tu lah langsung, dia tak ada nilai apa. Kita cerita-cerita ilmu ni, dia nampak apa? Dia nampak pakai jubah lelekeh. Dia nampak pakai songkok pun nampak ala selekehnya, pakai songkok, pakai kopiah. Tak ada apa. Itu yang tak langsung, tak belajar langsung. Dan macam-macam. Okey. Jadi ada empat jenis takdir. Takdir am, takdir tahunan, takdir hauli atau takdir sanawi, takdir takdir am, itu takdir am Lauhul Mahfuz. Okey. Di Lauhul Mahfuz apa yang tercatat, kemudian takdir umri sepanjang hayat, kemudian takdir hauli tahunan, kemudian takdir yaumi. Soalan saya, doa mengubah kadar, menolak kadar, betul? Nabi kata, betul? Doa menolak kadar. Dan banyak perkara yang boleh ubah kadar. Kita doa, kita usaha dan sebagainya. Kita melakukan asbab. Sayyidina Umar bila nak masuk ke Amwas, beliau elak. Orang kata, kenapa takut dengan kadar? Umar kata, aku lari pada satu kadar pada kadar yang lain. Usaha kita juga menetapkan kadar. Semua ni ada kadar. Soalannya, bukankah kadar dah ditetapkan? Dah dicatatkan? Lari ke mana pun tetap jadi. Bukankah begitu? Ya, tapi itu kadar sisi Allah. Kita tak tahu ilmu Allah macam mana. Sebab itulah hikmah adanya catatan Lauhul Mahfuz sisi Allah, tak ada siapa tahu. Malaikat yang catatkan masa kita lahir sekalipun, takdir-takdir yang ada, takdir tahunan, takdir panjang hayat, takdir tahunan dan takdir harian ni, selagi tak terjadi, sebelum terjadi, masih boleh berubah. Malaikat yang pegang catatan qadar sekalipun tak tahu apa yang berlaku pada hari besok. Ini hikmah. Kenapa banyak catatan? Ya, sebab perkara ghaib Allah yang tahu. Malaikat besok nampak catatan sini, okey, dia berlaku kemalangan, malaikat sedia. Semua berlaku, akan terlaksana dengan perintah Allah. Tapi dengan doa kita, dengan doa mak ayah kita, dengan usaha tertentu, Allah catatannya daripada malaikat boleh berubah. Kenapa catatan ini berubah? Sebab Allah nak bahawa semua perkara ghaib Allah, hanya Allah yang mengetahui. Jadi kalau kita berdoa dengan siapa? Doa dengan malaikat deal. Deal catat kanan, yang kiri nak deal. Tak payahlah minta dengan Allah. Saya ulang-ulang balik benda ni kat mana-mana. Tauhid kita belajar tauhid rububiyah sehingga kita kenal Allah adalah Rabbul Alamin. Tiada Rabb selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita i'tiqad ada selain Allah yang atur alam ini.
Kita cerita tentang malaikat Mikail yang turunkan hujan, kita tahu memang Mikail turunkan hujan, tapi dengan perintah Allah, bukan Mikail yang mengatur. Kalau pergi nak minta diskaun, atau nak minta ni, nak ambil duit, minta dengan seller ke minta dengan rider? Yang punya lah. Rider cuma hantar je. Kita nak hadiah, nak ni, kita ambil kat rider ke? Kalau hadiah, rider dia ada banyak bungkus, malah hantar, kasih rumah ni satu. Ambil semua, cik rezeki ni dari mana ni? Hantarlah. Yang penting hantar. Terima tak? Kita akan minta dengan diskaun. Kalau seller kasih, KFC buat diskaun, tu betul lah yang ownernya. Yang mana rider ni hanya hantar je. Begitulah dia tugas malaikat. Tugas malaikat hanya ikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita doa-doa pada Allah. Walaupun Mikail turunkan hujan, istisqa kita pada Allah. Kalau macam itu keadaannya, sekadar ada orang nak pergi minta kat pokok tu, memang tak ada masuk akal lah. Malaikat yang betul-betul urukan alam, yang pergi minta ke wali-wali, mana ada? Tak ada lah. Tak payahlah. Agama ni kita nak beramal ikut dalil, bukan amal ikut otak. Walaupun kita kata, pokok pun makhluk Allah. Iyalah, tapi Nabi tak ajar cara macam tu. Sebab tu saya selalu kata, kalau macam tu, kalau pergi minta pokok boleh, pergi minta kat wali boleh, kalau minta kat pokok lebih baik pergi minta kat semut. Semut zaman Sulaiman, kata Sulaiman nak istisqa. Sulaiman kata nak keluar dengan tentera, dia nak pergi istisqa, buat solat istisqa kat luar. Sulaiman kata kafakum ghairukum. Selain tak apa. Cukup. Dah ada orang selain kamu yang dah doa untuk kamu. Iaitu seekor semut yang sedang menadahkan kedua tangan dan kakinya, taruh kaki ke atas. Ya Rabb, inna khalqun min khalqiq. Wahai Rabb, kami ini salah satu makhluk pada makhlukmu ya Allah. Fa innahu la ghina li suqyak. Fa innahu la ghina lana li suqyak. Sesungguhnya tidak ada, kami ini sangat harapkan limpahan air hujanmu ya Allah. Fasqina. Semut berdoa. Ini ada dalil, walaupun dalil ni ada ulama kata dhaif lah, tapi istinas yusanas bih. Kalau begitu semut berdoa, tadah tangan ke langit, apa pergi, kalau bukan logik lah, bukan apa pergi minta dengan pokok, tangkap semut tu, minta dengan semut. Semut, aku tawasul engkau semut. Tapi benda ni tak diajar. Agama bukan ikut otak. Kita nak buat satu perkara, Nabi ajar atau tidak, bukan ikut logik akal. Bab ibadah tiada kias. Mana boleh kias-kias sebabkan ibadat yang baru. Ada orang dia pergi tawaf kat kubur. Orang tanya, kenapa tawaf kat kubur? Kami bukan sembah kubur, kami sembah Allah. Habis yang korang pergi tawaf kat Kaabah tu sembah Kaabah ke? Nak jawab macam mana? Apa beza tawaf kubur tawaf Kaabah? Dua-dua bukan sembah. Dia kata korang tawaf kat Kaabah bukan sembah Kaabah, betul? Kami pun tawaf kat kubur, bukan sembah kubur. Nak jawab macam mana? Bezanya yang ni Nabi ajar, yang tu bapak hang ajar. Bahasa mudahnya, agama ni bukan ikut akal, tak ada kias. Kita menghadap ke arah Kaabah, Allah perintahkan. Tak sama lah orang pergi menghadap ke arah berhala, ke arah mana. Itu bukan perintah Allah. Kalau agama lah digunakan logik akal, begini begitu, dan orang yang dengar pun sama juga, tidak ada pendirian dalam bab mencari dalil dalam amalan, masalah. Semua bab boleh jadi, semua bab boleh dipersoalkan. Kalau nak komen bab lain banyak lagi. Sampai sini dulu insya-Allah. Ada soalan sebelum kita tutup insya-Allah? Okey.
Tak ada Ustaz, okey? Okey, insya-Allah. Okey, sampai sini saja. Semoga Allah jadikan pertemuan kita pertemuan yang diberkati. Apa yang disampaikan semoga ada kebaikan dan manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima segala kebaikan. Yang lemah kurang, yang silap semoga Allah ampunkan. Dan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala bimbing kita di dunia dan di akhirat. Doakan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita, temukan kita kembali di syurga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita bertemu di dunia ini insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya memberi sedikit sepatah dua kata ni untuk memaklum kepada tuan-tuan yang kami merupakan media yang merakam kuliah-kuliah asatizah sunnah di Ipoh Perak terutamanya, dan kami lebih mengharap kepada bantuan dari segi infak bulanan bagi tujuan gerak kerja lah. Antaranya kita nak servis kita punya barang-barang, peralatan, equipment, kemudian membayar gaji kita designer dan juga internet bulanan. Samping itu kita ada buat daurah-daurah ilmiah, dan daurah ni pula kita bagi percuma saja. Makan kita bagi, kemudian kita bagi buku daurah. Kita sasarkan daurah ni bulanan lah. Sebab itu pada poster kami ada beritahu yang kita minta infak ni antara tujuan lain adalah untuk daurah bulanan juga selain daripada gerak kerja lah insya-Allah. Dan pada tuan-tuan yang nak infak ke akaun di bawah ni, akaun di bawah ni adalah akaun pertubuhan ya, pertubuhan kebajikan Mishkah Kinta Perak. Di situ kami akan gunakan duitnya untuk gerak kerja, daurah-daurah ilmiah yang percuma. Kita tak ada yuran ke apa, tak ada. Ya, semua percuma je kita bagi insya-Allah. Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.